Okey, hari ni sebelum saya mulakan kelas, saya nak minta Hasno untuk bacakan doa dulu. Hasno ada Hasno? Hasno? Hasno tak ada. Lokman lah, Lokman. Oh, terus left meeting Hasno? Lokman? Okey, sila. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن من رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Rabbal alamin. Okey, terima kasih Lokman. Okey, jadi hari ini kita akan terus sambung pelajaran kita 2 minggu lepas. Okey. Sebelum tu kejap saya share dulu. Okey, yang ni boleh nampak? Dah nampak tak? Nampak. Okey, good. Okey. Jadi 2 minggu lepas kita dah sambung untuk bab masih lagi dalam bab yang sama, bidang yang keempat iaitu fiqh. Okey, bidang yang keempat iaitu fiqh. Okey. So, jadi kita dah masuk hari tu 2 topik iaitu apa? Sembelihan dengan apa? Kelas, sembelihan dengan pemburuan. Okey, sembelihan tu apa? Menyembelih. Apa Saza? Penyembelihan tu apa? Menghilangkan nyawa binatang. Dia potong apa? Dia potong Ada 2 urat iaitu? urat dengan tarik. Okay, good. Next, pemburuan apa? Pemburuan memburu binatang yang halal. Binatang yang halal iaitu binatang liar yang halal. Yang halal dimakan. Okey. Bila kita cakap pasal pemburuan iaitu menangkap binatang yang liar halal dimakan. Itu keyword dia. Jadi hari ni kita akan sambung iaitu topik yang seterusnya berkaitan dengan korban. Berkaitan dengan korban ni sangat-sangat menarik lah. Okey, jadi memandangkan kita ni pun dah nak hari raya kan. Okey, so hari ni kita akan sambung topik korban, berkaitan dengan korban. Saya rasa semua pernah dengar perkataan korban, betul? Pernah. Bila perkataan korban ni biasa orang sebut? Time raya korban. Hari raya korban, hari raya Aidiladha kan? Betul? Betul. Okey. So, kita akan masuk topik korban. Kita akan pergi pada beberapa bahagian iaitu dari segi korban ni ada 6 subtopik dia iaitu berkaitan dengan pengertian ni. Kemudian dalil, kita akan pergi juga pada rukun. Rukun pun sama juga macam topik-topik sebelum ni. Sembelihan sama dengan topik pemburuan pun ada rukun dengan syarat jugalah. So kemudian ada ekstra kali yang untuk korban iaitu pembahagian daging. Perkara sunat pun sama dan juga kepentingan korban. So kita akan go through untuk 6 subtopik ni. Okay, kita akan pergi dulu pada pengertian korban. Okey, apa itu korban? Biasa awak dengar perkataan korban ni apa? Bila orang cakap korban? Dia berkaitan dengan
Sembelih, penyembelihan dia sama dengan sembelih. Sembelihan itu adalah untuk menghilangkan nyawa, betul? Tapi korban ni Betul. berbeza sikit. Okey, apa itu korban? Korban ialah menyembelih binatang ternakan, okey, binatang ternakan. Okey, bila dia cakap binatang ternakan ni berkaitan dengan apa? Macam haiwan peliharaan. Haiwan macam itik. Bukan Macam- peliharaan. Haiwan peliharaan macam kucing. Kalau macam tu kucing boleh diternak, kucing boleh disembelih lah. Tak boleh. Berbeza Haiwan dua beza. berkaki 4. Yes. Okay, next kita pergi pada Okay, next kita pergi pada dalil persyariatan korban untuk hadis pula. Okay, kita tengok pada makna dia. Okay, An Anas ibnu Malik annahu qala dhuha an-nabiyyu bikabshaini amlahaini akranaini dhabahuma biyadihi. Okay, wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Okey, apa yang dia kata? Beliau berkata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah berkorban 2 ekor kambing. Okey, yang gemuk dan juga bertanduk. Baginda menyembelihnya dengan tangan baginda sendiri. Okey. Menyebut nama Allah iaitu wasamma wa kabbara dan juga bertakbir. Okey, wasamma menyebut nama Allah dan juga bertakbir. Baginda meletakkan kaki baginda pada tepi leher kedua-dua kambing tersebut. Jadi daripada hadis ni dia menunjukkan Rasulullah juga melakukan ibadah korban. Okey, Rasulullah berkorban 2 ekor kambing gemuk. Jadi daripada hadis ni menunjukkan yang pada zaman dahulu pun Rasulullah menjalankan ibadah korban tersebut lah. Okay. Next, kita akan pergi pada hukum. Okay, hukum ibadah korban ni. Iaitu, yang first kali iaitu ialah sunat muakkad. Okay, bila saya cakap hukum berkorban adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang Sunat yang digalakkan. Sunat yang dituntut. Maksudnya bila cakap sunat yang dituntut ni maksudnya digalakkan lah. Dia berkaitan dengan sunat yang dituntut. Berkemampuan. Okay, bagi yang berkemampuan maksudnya orang yang berharta, yang ada duit, boleh laksanakan ibadah korban ni tadi. Okay, dan wajib bagi orang yang bernazar. Bernazar ni apa? Berjanji. Dia ibarat dia berjanjilah. Sekiranya macam awak berjanji, contoh nanti awak dah kerja, awak dah ada duit kan. Awak berjanji kalau saya naik pangkat, saya nak berkorban tahun ni, contoh. Dan secara tak langsung awak memang naik pangkat juga. So jadi hukum korban bagi awak jatuh wajib lah sebab awak dah bernazar tadi. Okay, jelas kat situ? Okey, sunat kifayah ni hanya memadai dilaksanakan oleh ahli keluarga, terutamanya ketua keluarga. Biasanya macam dalam satu family yang biasa sampai sekarang lagi pun biasanya bapak lah, bapak kita ataupun yang dah berkahwin bagi suami. Sekiranya mampu, biasanya ketua keluarga yang akan jalankan benda ni. Okey, itu adalah hukum korban. Okey, kita bagi pada rukun. Okey, rukun korban. Ini pun dalam topik-topik sebelum ni pun ada rukun juga. Sekiranya tak cukup rukun ni maka tak jadilah ibadah korban kamu. Okey, yang pertama iaitu berkaitan dengan binatang korban. Mesti ada binatang dia. Kalau tak ada binatang dia macam mana awak nak berkorban, betul? Kemudian waktu menyembelih korban. Kena ada waktu dia. Bukan sepanjang masa awak jalankan ibadah korban ni, tak. Maksudnya kalau awak lakukan selain daripada waktu yang ditetapkan maka tak sah ataupun tak jadilah ibadah korban awak. Kemudian orang yang melakukan korban mestilah ada orang dia ataupun diri sendiri. Okay, bagi lelaki lah, mostly yang lelaki. Kalau awak rasa awak mampu, awak boleh lakukan korban awak sendirilah ataupun awak hire orang lain untuk buat ibadah korban bagi pihak awak. Okay, tapi syarat dia, rukun dia, mesti ada orang yang melakukan korban tu. Kalau tak, takkan itik pula kan yang nak buat. Okay, tu 3 tu.
Next, kita akan pergi pada syarat juga. Okey, yang ni tadi rukun kan? Okey, syarat dia apa? Okey, bagi binatang korban tersebut, mestilah terdiri daripada binatang ternakan. Okey, macam saya cakap tadi, daripada segi pengertian tadi, binatang ternakan. Binatang yang berkaki empat dan juga binatang yang duduk dalam kandang lah biasanya. Dijaga dalam kandang dan dibagi dalam kandang dan sebagainya. Itu binatang ternakan. Kemudian, dia ada umur. Okey, binatang tersebut ada umur. Bukannya kita boleh sesuka hati ambil binatang-binatang tersebut ikut suka hati kita je umur dia berapa. Tak boleh. Okey, dia ada syarat-syarat dia. Sebab tu dia ada syarat. Okey, syarat binatang tersebut. Yang pertama kat sini iaitu 1 tahun bagi biri-biri. Okey, kambing biri-biri tu yang ada bulu-bulu putih tu kan. Ni. Okey. Okey, kita sambung. So, umur binatang korban tidak kurang. Maksudnya tak boleh diambil awal daripada umur-umur ni. Iaitu yang pertama, biri-biri mestilah umur dia 1 tahun. Kurang daripada 1 tahun, awak tak boleh ambil biri-biri tu sebagai binatang untuk awak korban. Kemudian lembu dengan kambing sama, iaitu 2 tahun. Okey, kena ingatlah umur-umur ni. Okey, lembu dengan kambing sama 2 tahun. Biri-biri 1 tahun pun dah cukup dah awak boleh ambil sebagai korban. Kurang daripada setahun tak boleh. Sama juga lembu dengan kambing. Kurang daripada 2 tahun awak tak boleh ambil sebagai maksudnya binatang untuk dikorbankan. Dan unta lagi lama iaitu 5 tahun. Maksudnya unta yang berusia 5 tahun dan ke atas baru awak boleh ambil dia sebagai binatang untuk dikorbankan. So kat situ ni ada umur-umur dia 1, 2 dan juga 5 tahun. Okey, tengok kategori dia lah. Okey, kemudian binatang tersebut tak boleh ada kecacatan. Maksudnya binatang tersebut tak boleh tempang, tak boleh ada penyakit, tak boleh ada sakit mata ke, sakit hidung ke, sakit kepala ke, tak boleh. Semua tak boleh. Maksudnya binatang yang dikorbankan tu mestilah sihat walafiat, tiada kecacatan, tiada apa-apa efek dalam tubuh badan dia dan sihat walafiat lah. Okey, itu. Kemudian boleh dikongsi 7 bahagian bagi kambing, kerbau, unta ni 7 bahagian lah biasanya. Tetapi untuk kambing dengan biri-biri, dia 1 bahagian. 1 bahagian saja. Ni saya letak gambar kat sini. Senang nak ingat. Okey, iaitu kerbau, kambing, lembu dengan unta 7 bahagian. Boleh dikongsi lah. Okey, kemudian daging korban menjadi hak milik fakir miskin. Maksudnya macam itulah. Maksudnya dalam bahagian-bahagian kita, maksudnya ibadah korban kita ada rezeki orang lain. Maksudnya macam tu. Okey. Boleh faham kat situ? Ada soalan? Faham. Okay, good. Next, kita pergi pada waktu menyembelih. Okay, waktu sembelih dia. Bila waktu sembelih ni? Iaitu bermula selepas solat sunat Aidil Adha. Bila awak dah solat hari raya tu, lepas solat sunat tu, awak boleh terus laksanakan penyembelihan atau ibadah korban ni dengan dan 2 khutbah sehingga terbenam matahari pada hari-hari tasyrik yang terakhir. Bila hari tasyrik yang terakhir? Tarikh tadi? 10, 10, 11, 12. 12. Ada 11, 12. Jadi bermulanya selepasnya 13 hari bulan Zulhijjah tu, bila terbenamnya matahari, maka selepas daripada tu awak punya ibadah korban dah tak valid. Maksudnya dah tak sah. Sebab ada waktu-waktu dia. Ada waktu-waktu bila kita jalankan ibadah korban ni, iaitu bermula selepasnya solat sunat Aidil Adha, iaitu 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah, sehingga terbenamnya matahari pada hari 13 tu. Maksudnya 4 hari tu 10, 11, 12 dan 13. Maksudnya ada 3 hari untuk awak jalankan ibadah korban, tapi bila tamatnya adalah untuk 13 hari yang terakhir tu bila terbenamnya matahari pada hari yang ke-13 Zulhijjah tu. Okey, itu waktu-waktu dia. Bila waktu dia? Kelas, bila waktu menyembelih ibadah korban? Selepas solat
Hari Raya Aidiladha. Iaitu Sampai terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. bermula daripada 10 Zulhijjah. So kena ingatlah, bermula 10 Zulhijjah selepas solat sunat Aidiladha. Kemudian dilaksanakan sepanjang 4 hari sehingga terbenamnya matahari pada hari last, hari Tashrik, iaitu 13 Zulhijjah. Okay, next. Kita pergi pada orang yang melakukan korban, iaitu Islam, istilah Islam. Okay, kemudian yang bebas, merdeka, berakal, balik, berkemampuan, ada duit lah, dan juga berniat menyembelih korban atau mewakilkan kepada orang lain. Maksudnya dia kena ada niat lah. Orang yang berkorban tu kena ada niat. Kalau dia tak ada niat nak berkorban, maka dia tak cukuplah syarat. Dia tak cukup syarat bagi orang yang berkorban tu. Jadi biasanya, mostlynya orang yang wakil berkorban ni dia ada niat lah, siap-siap. So biasa macam zaman sekarang, kita tengok para qari'ah masjid yang buat kan. So tapi seafdalnya lah rukun dan syarat-syarat korban. So ada 3 tadilah. So rukun dia ada 3, iaitu binatang korban. Waktu korban pun awak dah tahu bila. Okay, so orang-orang yang melakukan korban. So bila saya cakap tentang binatang korban, awak mesti kena tahulah umur binatang tu berapa, binatang tu cacat ke tidak. Itu antara syarat-syarat dia, kita kena tahu. Kita bukan main ambil je binatang entah mana-mana yang ada penyakit ke apa, tak boleh. Sebab apa? Kita nak bagi makan, kita nak bagi orang makanan. Maksudnya kita nak sedekahkan bahagian-bahagian lain kepada orang yang tak mampu. Jadi kita kena pastikanlah binatang tersebut bebas daripada penyakit, tak ada penyakit. Kalau binatang yang ada penyakit, kita bagi pula daging tu pada orang. Maksudnya jadi efek lah kat situ. Kita pun bagi penyakit juga kat orang sebab kita ambil binatang yang ada cacat cela dan sebagainya lah, ada penyakit. Gitu. Okay, kemudian waktu dia pun dah explain dan orang melakukan korban pun ni syarat-syarat dia. Okay, kita pergi pada pembahagian daging. Korban terbahagi pada 2, iaitu binatang korban yang kita wajib bagi dan binatang kepada siapa? Binatang korban yang sunat sahaja. Okey, apa maksud dekat sini? Iaitu wajib disedekahkan kepada orang miskin kesemuanya. Ini apabila awak bernazar. Bernazar. Bila kita bernazar, semua daging yang awak korbankan tu wajib bagi semua. Awak tak boleh ambil. Itu maksud dia. Binatang korban yang wajib, bila kita wajib, maksudnya wajib sedekahkan kesemuanya pada orang miskin, iaitu bila kita bernazar tadi. Boleh faham kat situ? Okay, bila binatang korban yang sunat pula kita bagi adalah disedekahkan kepada orang fakir miskin. Okay, ni biasalah fakir miskin. Orang kaya dan pemilik korban. Ini sunat sahaja bila kita buat ibadah korban macam biasa. Okay, yang bermula daripada 10, 11, 12, 13 tu. Itu tarikh-tarikh dia. So bila wajib, yang maksudnya kat sini disedekahkan kepada orang miskin kesemuanya apabila kita bernazar tadi. Okay, bila kita bernazar kita wajib bagi semua. Kita tak boleh ambil. Itulah maksud dia kat situ. Boleh faham? Jelas tak kat situ? Kelas? Jelas. Okay. Jelas. Betul kan? Saya tanya balik. Siap, tak faham. Bila saya tanya bila wajib bagi semua daging korban? Dah tak tahu nak jawab bila. Bila wajib dia? Bila wajib dia? Bila kita bernazar. Ya Allah, lambatnya nak sebut. Faham ke tidak? Okey, bila saya ulang lagi sekali. Bila binatang daging korbannya wajib kita bagi semua. Okey, contoh kita ada 7 bahagian kan. Okey, biasanya sekarang orang akan kongsi. So dalam seekor unta, contoh seekor lembu. Okey, seekor lembu ada 7 bahagian, betul? Okey, kita sembelih 7 bahagian. Okey, ni orang ni ambil satu bahagian, orang ni ambil satu bahagian dan sebagainya. Okey,
dalam kes ni bila kita bernazar, bahagian yang kita ambil tu kan ada 7, kita kongsi dengan orang lain. Dari satu bahagian yang kita tu, kita wajib bagi dekat orang. Maksudnya bagi dekat orang fakir miskin. Wajib. Sebab apa? Itu adalah kita daripada kita bernazar tadi. Faham? Faham. Okey, kalau binatang korban yang biasa kita buat, start daripada 10, 11, 12 dan 13 tu, 4 hari tu, bila kita bukan sebab kita bernazar, kita korban hanya sekadar ibadah korban, okey, bukan sebab nazar, maka kita boleh ambil lah daging tu. Ataupun kita dan yang selebihnya akan disedekahkan kepada orang kaya ataupun pemilik korban ataupun siapa-siapa sahaja yang tak mampu dan sebagainya. Boleh? Boleh faham kat situ? Okay, next kita pergi pada sunat korban. Okay, sunat korban ni maksudnya perkara sunat lah. Perkara sunat yang boleh dilakukan sewaktu kita berkorban. Iaitu yang pertama, okay, yang pertama bagi orang lelaki, bagi orang yang melakukan ibadah korban. Okay, bagi orang yang melakukan ibadah korban tidak boleh tidak memotong rambut. Itu bagi orang yang nak lakukan ibadah korban tu. Siapa yang berniat nak buat korban tahun ni, maka orang tersebut tak boleh memotong rambut ataupun bulu dan juga. Okay, so bagi orang yang melakukan korban ni, orang yang nak buat ibadah korban ni, dia tak boleh memotong rambut. Okay, itu yang first. Motong rambut tak boleh. Kemudian tak boleh juga potong bulu yang kedua. Kemudian kuku dia pun tak boleh juga. So ada 3 bahagian yang tak boleh, iaitu yang pertama apa? Rambut. Okay, yang kedua? Bulu. Yang ketiga? Kuku. So bila dia tak boleh potong tu, iaitu bermula 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah sehingga binatang korbannya disembelih. Maksudnya sekarang ni. Okay, sekarang ni pun sama. Kita dalam tempoh bermula daripada, kita dah berapa Zulhijjah sekarang? Saya tak ingat. Maksudnya sekarang ni lah, sebab minggu depan kita dah raya haji kan. So dalam tempoh sekarang ni, orang yang nak berkorban ni dia tak boleh memotong rambut, bulu dan kuku dia. Okay, itu adalah perkara sunat tapi digalakkan lah. Okay, boleh faham? Sekarang ni 4 Zulhijjah. Okay, so sekarang ni bermula daripada 1 Zulhijjah hari tu, 1 sampailah binatang korban dia dikorbankan. Maka waktu tempoh tu dia tak boleh memotong rambut, bulu dan juga kuku. Okey, itu perkara sunat yang pertama. Yang kedua, menyembelih binatang korbannya sendiri jika berkemampuan. Maksudnya kalau binatang tu kita punya, maksudnya kita punya bahagian, maka kita digalakkan untuk kita lah yang sembelih sendiri binatang tersebut. Kalau kita mampu dan kalau kita tahu. Maksudnya macam itulah. So yang lelaki ni kita dah belajar tentang sembelihan. Kita dah belajar tentang macam mana nak potong, bahagian mana yang nak potong. So jadi sedikit sebanyak awak dah tahu pasal benda tu. So tak mustahil kalau next time awak pun boleh potong untuk daging korban awak sendiri. So macam itulah. Okay, so sekiranya berkemampuan maka kita digalakkan untuk potong sendirilah. Okay, yang perempuan tak payahlah, awak perempuan kan. Okay, next. Iaitu mestilah menyebut, apa tu? Baca, dekat dalam buku pun ada juga. Bismillahi. Allahu Akbar. Lagi? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Okay, lagi? Allahumma minka wa laka. Wa taqabbal minna. Okay, so maksudnya itulah lafaz yang biasa orang sebut, menyebut lafaz ni ketika nak sembelih. Biasanya kita pun biasa dengar dan kita pun biasa tengok. Betul? Kita memang biasanya daripada kecil lah mak bapak awak dah bawa pergi kan. Biasanya orang akan bertakbir, orang akan berselawat ketika nak potong tu. Itu memang perkara biasa dan awak pun pernah nampak situasi tersebut. Okey, kemudian mesti menghadiri majlis sembelihan jika dia mewakilkannya kepada orang lain. Maksudnya seelok-eloknya kita datanglah.
Kita nak tengok daging korban kita, seelok-eloknya kita datang ke majlis tersebut. So ini adalah empat perkara sunat. Okay, perkara sunat korban yang kita digalakkan dan biasanya dalam masyarakat kita pun sendiri orang pun biasa buat benda ni. Okay, boleh faham? Boleh faham? Okay, good. Next, kita akan pergi pada kepentingan. Okay, ni last lah. Okay, so kita tak sempat nak masuk untuk akikah lah kot. So tapi tak apa. Saya ingat nak habiskan tapi macam tak sempat. Okay, so untuk kepentingan korban. Okay, kepentingan korban. Kita pergi kenapa pentingnya korban memandangkan kita pun dah nak masuk bulan. Minggu depan pun dah hari raya haji kan. So kita tengok kepentingan kenapa korban ni penting. Okay, iaitu yang pertama untuk menzahirkan rasa syukur kita. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala lah, sebab Allah bagi kita rezeki dan sebagainya. Kemudian bagi orang yang tak mampu untuk buat ibadah korban ni, diorang akan rasa lagi bersyukurlah sebab adanya ibadah korban ni, sebab diorang pun dapat merasa makan sedap dan sebagainya. Kita pun tak tahu situasi orang macam mana kan. So melalui ibadah korban ni, one of the hikmah yang kita dapat, orang-orang lain pun dapat merasa apa yang kita rasa. Okay, kemudian kita juga berkongsi rezeki lah. Okay, kita kongsi rezeki dengan orang lain, kita ada rezeki lebih, kita bagi dekat orang dan sebagainya. Okay, yang seterusnya iaitu mengingati pengorbanan yang dibuat oleh Nabi melalui kisah daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kisah tentang apa? Nabi Ibrahim ni diperintahkan, diberi wahyu dalam keadaan dia tidur, iaitu untuk menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail. Jadi dua-dua Nabi ni kiranya macam redha dan juga menerima wahyu tersebut, perintah Allah tersebut untuk melaksanakan ibadah korban, untuk melaksanakan korban tersebut. Okay, akhirnya Nabi Ibrahim bukannya menyembelih anak dia tapi sambung. Okay, so yang terakhir iaitu memberikan kegembiraan kepada golongan miskin, kaum kerabat, ahli keluarga, sahabat handal dan juga pada hari raya lah. Maksudnya golongan-golongan lain iaitu orang-orang yang tak mampu dan sebagainya. Sebab tu Islam ni sangat indah. Ya, bila kita kongsi rezeki kita dengan orang lain, maksudnya di sebalik rezeki kita yang kita dapat ni ada juga terselitnya rezeki orang lain yang kita tak tahu dan kita bagi dia sedekah dan sebagainya. Sebab apa? Sedekah tu one of the yang amalan yang dibawa sehingga kita mati dalam kubur lah. Okay. So, ada apa soalan sebelum saya bagi latihan? Ada yang bahagian tak faham? Sembelih tu apa? Korban tu apa? Korban tu apa? Menyembelih binatang ternakan. Menyembelih binatang ternakan. Okey, bila? Daripada 10 Zulhijjah sehingga apa tu? 10, 11, 12 dan 13. Okey, untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Dalil persyariatan dia, fasalli li rabbika wanhar, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan wanhar lah sembelih korban. Ni dalil dia melalui kisah Rasulullah. Maksudnya daripada Anas, beliau berkata sesungguhnya dia nampaklah Rasulullah ni berkorban 2 ekor kambing gemuk dan bertanduk dengan tangan Rasulullah sendiri. So maksudnya ada hadis yang mengatakan Rasulullah pun menjalankan ibadah korban. Hukum korban iaitu yang pertama, yang biasa asas dia adalah sunat muakkad ni. Okey, ni. Okey, bila orang tanya apa hukum korban, iaitu sunat muakkad. Dia akan menjadi wajib bila orang itu bernazar. Okay, bila dia bernazar maka hukum wajiblah ke atas dia untuk berkorban. Maksudnya kalau tak buat, dosalah sebab apa? Dia dah bernazar tadi. Okay, bernazar tu ibarat berjanji. Okay, next rukun pula. Rukun ada 3 iaitu binatang korban. Ini. Kemudian waktu dia. Lepas tu orang yang buat korban tu lah. Orang yang buat korban tu siapa? Mesti kena ada orang dia.
Okey, saya ulang lagi, binatang korban ni terdiri daripada binatang ternakan, wajib binatang ternakan kat sini, kemudian umur dia 1, 2 dan juga 5. Okey, 5 ni untuk Lembu. 5 untuk Lima untuk. Un. Oh, Saza. Lima 5 untuk unta. Unta. Umur 5 tahun. Maksudnya 5 tahun dan ke atas baru boleh. Itu unta. Kalau 2 tahun? Baru bertahun kambing. Lembu dengan, ada 2. Lembu dan Lembu dengan kambing. Okey, kalau setahun iaitu biri-biri. biri-biri. Okey, so itu binatang dia. Okey, kemudian mesti tak ada kecacatan. Kemudian boleh berkongsi. Maksudnya kerbau, lembu, unta ni ada 7 bahagian. Maksudnya daripada seekor tu dia boleh dibahagikan pada 7 bahagian. So seorang biasa berkongsi satu bahagian kan. Okay, so dia ada 7 bahagian. Kiranya seekor lembu tu ada 7 owner. Maksudnya macam tu. So kemudian kambing dengan biri-biri ni seekor sahaja, satu. Dia tak ada bahagian lah, dia seekor. So kita kena bayar untuk seekor. Okey, daging korban tu dijadikan hak milik fakir miskin lah, orang yang tak mampu dan sebagainya. Waktu dia macam sama juga macam dalam maksud tadi, bermula selepas solat sunat Aidiladha, 2 khutbah sehingga terbenam matahari. Kemudian orang yang melakukan korban ni mestilah Islam, merdeka, berakal, balik dan berkemampuan. Niat mesti kena ada. Jangan lupa niat. Tak ada niat, tak cukuplah syarat awak. Okey, pembahagian tadi macam mana? Wajib bila? Wajib disedekahkan bila? Kita bernazar. Wajib kita bila seseorang tu bernazar, maka daging yang dikorbankan tu wajib bagi semua pada orang miskin. Awak tak boleh ambil. Satu pun tak boleh ambil. Itu syarat dia. Kemudian kemudian binatang korban yang sunat, maksudnya sunat kita bagi pada orang adalah yang biasa tu lah, dia bermula dari 10, 11, 12 dan 13 tu disedekahkan kepada siapa? Kita boleh sedekahkan kepada fakir miskin, orang kaya, pemilik korban dan sebagainya. Okey, sunat tadi orang yang nak berkorban tak boleh potong. Rambut. Lagi? Rambut. Bulu dan kuku. Bermula bila? Okey. Kemudian menyembelih binatang, orang yang nak menyembelih tu, orang yang nak berkorbankan tu, kiranya kalau awak nak berkorban, awak nak buat ibadah korban tahun ni, yang mostly lelaki lah. Lelaki, seeloknya awak lah yang potong sendiri. Itu perkara sunat lah. Kemudian kena ada takbir, berzikir dan sebagainya dilakukan semasa proses tu. Kemudian menghadirkan diri. Menghadirkan diri, kita datanglah semasa proses tersebut dilakukan. Kepentingan dia pun sama juga ni, awak dah boleh baca dan sebagainya lah. Boleh faham? Itu adalah untuk tajuk ibadah korban. So 6 topik ni. So hari ni punya latihan saya ada bagi dekat Google. Saya bagi dekat Google Classroom. Tu saya dah upload. Sekejap, saya nak tengok. Semua boleh buka Google Classroom masing-masing. Boleh buka kan? Ada yang tak masuk lagi ke Google Classroom? Boleh buka tak? Dah buka dah. So saya ada upload kan? Saya ada upload. So untuk soalan hari ini, so saya nak minta awak buat sekarang.
buat dalam kelas saya. So ada lagi setengah jam. So saya nak awak buat sekarang. Sebelum awak keluar ataupun sebelum kita tamatkan kelas, semua boleh isi form tu, isi nama, isi kelas, dan boleh terus buat latihan tu. Itu adalah berkaitan dengan tajuk 2 minggu lepas juga, iaitu sembelihan, pemburuan dan juga korban. Okay, kita belajar hari ni lah. So semua boleh log in dekat Google Form tu, boleh isi dan boleh terus jawab. So if dah hantar, baru saya izinkan awak keluar lah. Ke ada yang tak faham? Ni yang ni. Yang ni saya upload tadi. Okay, latihan untuk minggu ni lah berkaitan dengan sembelihan, pemburuan dan korban. Kita tak sempat nak masuk akikah. Akikah lepas awak cuti nantilah. Lepas cuti raya haji ni. So the other week kita baru masuk akikah. Akikah pun sama, senang je. Okay, sila jawab kat sini. Saya upload dekat sini. Jawab semua. Dah siap, boleh submit. Ada yang bermasalah ke nak masuk dalam kelas Google Classroom? Tak banyak pun. Dalam beberapa soalan sahaja. Semua jawab sekarang tau. Sekarang. So nanti awak tak adalah kerja rumah. Nanti kan saya tak suruh sekarang bila awak nak hantar. Buat sekarang lah Ustazah. Ya, sekarang. Tak banyak pun. So sebelum awak keluar kelas saya nak semua hantar.